pada musim hujan ni memang banyak berlaku aksiden. So guys, hati-hati di atas jalan raya, sama ada kamu menunggang motosikal atau memandu kereta ya. Terutama yang memandu kenderaan berat seperti lori atau bas, lagi kena berhati-hati, okey? Kerana aksiden ni dia boleh berlaku anytime, bila-bila masa saja akan berlaku. Dia tak perlu tunggu 1 jam atau setengah jam atau 10 minit berlaku. Aksiden itu berlaku sekelip mata dah terjadi. Jadi memang tak sempat untuk mengelak. Kadang-kadang kebanyakan lah yang memang tak sempat mengelak kerana tiada preparation atau tidak sangka berlaku kan. Kemalangan berlaku tidak perlu ikut masa, tidak perlu ikut cuaca. Tak semestinya hari hujan atau jalan basah baru berlaku. Seperti yang video kamu tengok tadi, pada waktu siang jalan raya kering dan aksiden berlaku. Dalam video itu kamu boleh nampak dengan steadynya Myvi itu bergerak di atas highway di lane sebelah kanan fast lane, dengan tiba-tiba saja di satu seleko dia lost control, dia slide, terbabas, lepas tu terus langgar ke kanan divider dan terbabas sekali lagi, dia lost control dengan tak ada tentu arah, dia terus langgar ke sebelah kiri dari lane ketiga terus ke lane ke pertama dan terus naik divider sebelah kiri dan nyaris-nyaris terbabas di atas seorang polis dan ada pedestrian. Ada orang yang kat sana mungkin sedang atukan aksiden yang sebelum tu yang berlaku. Okey, macam mana aksiden itu boleh berlaku? Jom kita study case ini. Okey, kita buat simple dengan satu whiteboard. Kita lukis satu corner yang besar. Ini tak besar lah, tapi kita anggap ini corner besar lah, pasal ini papan kecil aja. Lepas tu ada susu keluar. Susu keluar sebenarnya sini ada satu jambatan ya. Satu jambatan, sini sambung ke jalan besar tu. Okey, sini ada satu jambatan. Tapi kita tak taruh apa-apa jambatan atau lukis pasal kita nak make it clear apa yang berlaku di bawah jambatan tu aja. Okey. Okey. Di sini ada aksiden ya. Sini saya taruh satu barang. Anggaplah ini polis, anggaplah ini aksiden ya. Di sini sudah berlaku aksiden di jalan sebelah tepi jalan ni. Okey. Then sini adalah sebuah kereta. Okey, dan sini adalah tempat lebih tinggi sikit, semak ke, saya taruhlah satu macam bukit ke apa, whatever lah, you anggap aja lah. So kereta tu, kereta sport ni. Kereta ni pun dari sini. Okey, apa yang berlaku kita study balik apa yang berlaku di dalam video. Dia dari sini. Okey, lepas tu dia terbabas, dia slide kan, dia terbabas, boom. Lepas tu dia masuk ke bawah jambatan dan nyaris-nyaris langgar lah polis dan sebagainya. Ramai orang pun lari, run for your life ya. Semua terkejut Okey, so apa yang berlaku Kalau pandangan dari atas kita nampak ada polis atau aksiden di sini, kereta di sebelah sini dan dia datang di arah inilah ya. Macam mana dia boleh berlaku? Kita nampak ada aksiden sini, ada kereta Myvi dari sini. Tapi apabila pandangan you dalam kereta, you tak nampak aksiden tu sebenarnya. Okey, kenapa saya cakap begitu Ini adalah kawasan lebih tinggi dan kita masukkan pandangan dalam kereta. Okey, ini pandangan dalam kereta. Nampak aksiden di sana aksiden di sana. Apabila pandangan dalam kereta ni tak nampak ni, kerana kawasan ni lebih tinggi, tak nampak aksiden tu, dia tak nampak. So dia pun datang, dia jalan dengan laju kelajuan mungkin dalam lebih 70 km atau 80 km sejam lah, rasanya adalah, mesti adalah So dia macam biasa di jalan, lepas tu dia terbabas, boom, terbabas dan melintang ke seberang. Okey, kita nak cerita kenapa dia boleh terbabas. Dia datang dengan kelajuan ni. Lepas tu apabila dia melalui tempat yang lebih tinggi, pasal masa dia kat sini dia tak rasa apa-apa, macam biasa je lah, bawa macam biasa. Lepas tu tiba-tiba dia dapat jalan sampai sini. Nampak apabila dia lepas saja kawasan tinggi ni dan dia nampak itu
tempat aksiden atau dia nampak polis. Lepas tu dia pun terkejut. Apabila driver ni terkejut, biasalah ada aksiden di depan kan. Mungkin dia lagi nampak polis, dia terkejut, dia terus brake. Apabila dia terus brake, itu yang menyebabkan dia aksiden. Kerana braking dengan kelajuan yang tinggi dan braking semasa corner memang buat momentum itu, tolak kereta tu akan menyebabkan dia langgar. Dah tengok drama tu, tak faham kan dia macam mana dia berlaku aksiden dan dia terbabas. Okey. Okey, di sini saya nak terangkan dua perkara yang ada kaitan dengan aksiden ni. Satu adalah momentum, kedua adalah braking system. Ini dua perkara ada kaitan dengan aksiden ni. Okey, apa itu momentum? Setiap barang gerak atau kenderaan gerak, dia ada momentum. Okey, momentum ya. Kalau belajar sains punya orang fahamlah apa itu momentum. Setiap barang yang gerak yang mempunyai kelajuan, dia ada momentum. Momentum dia lebih kurang macam benda tolak dari belakang atau tarik. Okey, dan braking system, apabila kita memandu, kita tekan brake. Okey, bila kita tekan brake, kereta itu akan dive in, akan masuk ke depan. Betul tak? Bahagian depan akan turun. So ini adalah disebabkan setiap kenderaan dia punya brake system adalah lebih cengkam di bahagian depan dari belakang. Itu sebab setiap kali kamu tekan brake dengan mengejut, atau tak perlu mengejut pun, setiap kali kamu tekan brake apabila memandu, kereta itu akan dive in, akan ke depan. Ini dua perkara, braking dan momentum apabila bercantum, itu sangat bahaya. Inilah yang berlaku pada aksiden ini. Okey, dalam video ni kalau kamu teliti ya, sebelum aksiden itu berlaku, Myvi itu ada tekan brake. Ada brake light belakang dia nyala ya. Apabila dia tekan brake, itulah saat dia mula aksiden. Sekelip mata je, macam kita katakan kan, aksiden tidak perlu tunggu 1 jam, 2 jam atau 10 minit, tak perlu. Sekelip mata je, dia di atas jalan raya highway dengan speed 80 lebih kurang atau lebih. Lepas tu mungkin dia ternampak selepas satu seleko kan. Pasal sebelum tu dia tak nampak, macam drama kita tunjuk tadi kan, dia tidak nampak apa yang berlaku di depan sana. Apabila dia melalui satu seleko, baru dia ternampak. Oh, mungkin dia nampak polis, mungkin dia nampak orang. Saya rasa mungkin dia nampak polis kot, atau mungkin dia nampak ada aksiden. Dia pun terkejut, dia terus slowkan, dia terus tekan brake untuk slowkan kenderaan. Tapi dengan kelajuan macam tu, macam kita cakap, kelajuan macam tu ada momentum yang kuat. Okey, dia ada momentum yang kuat, tolak dari belakang. Apabila dia tekan brake, brake tu lebih cengkam di bahagian depan, jadi belakang tu dia akan naik. Okey, bila dia naik dan ada momentum, okey, patutnya tengok dari arah ni lah. Apabila dia datang dengan satu kelajuan yang ada momentum dan dengan tiba-tiba dia tekan brake, dia akan dive in kan. Depan cuba berhentikan kenderaan dengan brake, dia akan condong ke depan. Lepas tu ada momentum tolak ke the other side. Okey, momentum itu yang tolak kenderaan itu nak ke depan lagi. Apabila you tekan brake, dia dah tak boleh ke depan, dia mulalah ke sideway. Apabila kenderaan itu dengan kelajuan yang laju, okey, tengok belakang lah, lebih senang kan. Pasal tadi punya video pun nampak dari belakang kan. Okey, apabila kenderaan itu datang dengan satu kelajuan di seleko, lepas tu dia tekan brake. Okey, brake lebih cengkam di depan, macam saya cakap tadi kan, dia tekan brake lebih cengkam di depan. Lepas tu ada momentum tolak di belakang. Jadi apabila dia datang dengan laju, dia tolak brake, dia dive in, kereta tu dive in. Lepas tu momentum tu tolak lagi, kerana dengan satu kelajuan kan. Lepas tu dah tak boleh pergi mana-mana, kereta tu tak boleh berhenti immediately. Jadi dia momentum tu akan tolak, terus tolak, kereta tu jadi ke sideway. Apabila dia jadi sideway, dia terus slide. Then divider dia langgar, divider di sebelah kanan. Lepas tu boom, terus dia melintas 3 lane ke sebelah kiri. Yang ada polis kat sini kan, ada kenderaan dan orang kat sini ya. Itulah yang menyebabkan aksiden itu berlaku. Jadi di sini saya nak berkongsi, apabila kamu di seleko dengan kelajuan yang tinggi dan tiba-tiba kamu cengkam brake, itu sangat bahaya. Kebanyakan aksiden di seleko boleh dikatakan banyak kes macam tu. Okey, macam kes tadi tu,
Mungkin dia sedang main telefon, saya tak pasti pasal tak ada onboard camera. Mungkin dia sedang hayal, dia tak fokus. So bila dia lalu selekor je dan nampak ada polis, dia terkejut. Bila dia terkejut, apa yang first thing dia ingat? Saya kena slow down. Dia terus tekan brake dengan kuat. Dia pun dah tak boleh fikir lah. Yang penting dia fikir, saya kena slow down. Immediately saya kena slow down. Mungkin dia nampak accident, mungkin dia nampak polis, kita tak tahu. Jadi mungkinan dia selepas selekor tu dia nampak ada accident atau nampak polis, dia punya reaksi pertama dia fikir saya perlu berhenti atau perlahan kereta. Tapi dengan tak sengaja pasal dia mengejutkan, terkejut, dia tekan brake terlampau kuat. Jadi apabila dia tekan brake terlampau kuat di masa selekor dengan kelajuan yang tinggi, itu yang menyebabkan kereta tu slide. Apabila kereta tu slide, itulah bila you tak train untuk bawa kereta sliding kan, atau drifting, macam tu lah berlaku. Kadang-kadang drifter pun tak boleh. Bila dia dah terkeluar, dah terslide, memang susah nak mengawal kenderaan tu. So, macam mana mengatasi masalah atau aksiden begini? Okay, dia punya nasihat semua orang tahu, jangan bawa laju. Itu antara yang paling penting. Jangan bawa laju. Kedua, banyak orang yang tahu cakap tapi tak buat. Selalu cakap bawa kenderaan, fokus, tapi banyak tak fokus. Ada yang menghayal. Yang paling banyak main phone. Kalau tak percaya, you naik kereta anytime lah, bila masa awak tengok kiri kanan, mesti ramai yang main phone. Okay, sebenarnya itu sangat bahaya ya. Jangan cakap boleh saya sedang main tapi saya boleh fokus, saya pandai, saya expert. Jangan fikir macam tu. Kerana aksiden tidak menunggu masa yang, atau tidak perlu masa yang panjang tidak perlu menunggu bila-bila, atau tidak perlu masa yang panjang untuk berlaku sesuatu aksiden. Aksiden itu berlaku dengan tidak sengaja dan sekelip mata je. Jadi apabila anda membawa kenderaan, tolong fokus sentiasa fokus di atas jalan raya, dan dua tangan sentiasa di steering. Kecuali kena tukar gear kan. Okay, kalau boleh sentiasa di dua tangan pun di atas steering. Itulah yang kita selalu ajar di advanced driving kan. Dua tangan mesti ada di atas steering, pukul 11 dan pukul 2. Itu antara yang paling selamat. So sentiasa steering di atas steering, bukan di atas phone. Yang sangat penting adalah fokus semasa kamu memandu di atas jalan raya. Okay, kalau pemandu tadi tu dia lebih fokus di atas jalan raya, dia pandang lebih jauh sikit. Apabila dia melalui selekor tu, dia dah nampak ada accident, dia dah tahu. Okay, pasal dia fokus kan, dia tahu apa dia nak buat. Saya kena slow down dengan relax. Apabila kamu tak fokus, itu yang tergesa-gesa, surprise, itu yang buat kamu kalang kabut. You tekan brake kuat-kuat lah masa tu. Pasal you fikir, first thing you fikir, saya nak brake, nak berhenti. Itu sebab fokus sangat penting. Okay, fokus sangat penting. Jangan brake dengan kuat semasa ambil selekor, kerana itu sangat-sangat bahaya. Terutama hari hujan. Kalau hari hujan kan, awak tengok banyak selekor kat USJ, kat Subang, PJ, banyak selekor kita akan nampak ada aksiden. Sering kita nampak masa hujan, terutama masa hujan kan, pasal licin. Tapi macam kes tadi, tak payah hujan pun, waktu siang jalan raya dry, kering, pun berlaku aksiden juga. Jadi itu yang kita nak cakapkan. Aksiden tidak pilih cuaca, tidak pilih masa, anytime akan berlaku, sekelip mata je. Yang penting kita sentiasa kena fokus, dan kita sentiasa kena ready apa yang akan dihadapi. Itu yang kita katakan fokus. Okay, jadi harap perkongsian ini dapat membantu sedikit sebanyak tips-tips di atas jalan raya ya. So yang paling penting, berhati-hatilah di atas jalan raya. Selalu kita cakap berhati-hati. Apa itu yang berhati-hati? Banyak orang tahu cakap je tapi tak tahu buat. Hati-hati banyak terutama you kena fokus tu, itu kira berhati-hati. Jangan main phone semasa kamu memandu, itu pun berhati-hati. Okey, sampai di sini saja untuk segmen hari ini. Jangan lupa like and subscribe Facebook page kita, IG page kita, dan YouTube channel kami Kazuto Garage.
dan terus kita support each other dan kita sama-sama kita majukan budaya kereta di Malaysia. Okey, selamat memandu dan kita jumpa di next video.